kerana di kesempatan pada pagi ini, alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam kuliah tadabbur yang mana sepatutnya Ustaz Idris yang menyampaikan kuliah pada pagi ini, tetapi oleh kerana beliau tidak dapat hadir, maka saya akan menggantikan perbincangan tadabbur kita pada pagi ini. InsyaAllah perbincangan kita sampai pukul 12.30. Namun begitu, saya akan cuba meringkaskan perbincangan dan kemudian akan dibuka kepada persoalan-persoalan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi saya akan buka ruang seluas-luasnya kepada yang nak bertanya apa-apa, sama ada yang berkaitan dengan tajuk tadabbur kita ataupun yang di luar tajuk pun tidak ada masalah, boleh bertanya. Berdasarkan kaedah miftahul ilmi as-su'al, iaitu anak kunci kepada ilmu itu ialah bertanya. Maka dengan sebab itu saya membuka ruang seluas-luasnya kepada tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian untuk bertanya, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala dalam majlis ilmu yang berkaitan dengan tafsir ataupun tadabbur Al-Quran. Itu. Dan saya pun dah lama tak memberi kuliah di Masjid Al-Hasanah ni. Sama ada secara bersemuka ataupun secara online. Dah lama lah tak dijemput kan. Ni sejak apa? Dah rasanya kali terakhir tu berapa tahun dah. Dan ni baru dia dijemput semula. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang menjemput apapun. InsyaAllah yang pentingnya kita dapat manfaatkan sedikit waktu yang Allah anugerahkan kepada kita ini. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, pada pagi ini saya ingat saya nak bincang tentang tadabbur surah Al-Waqi'ah. Sebab surah Waqi'ah ni surah yang sinonim dengan masyarakat kita dan ramai juga yang beramal dengan surah Al-Waqi'ah. Cumanya kita nak memahami isi kandungan surah Al-Waqi'ah. Bukan takat kita nak faham. Faham ni kita sebut sebagai tafsir. Itu kita faham. Tafsir itu kita nak faham. Tapi bila kita sebut tadabbur ni, kita nak ambil intipati apa yang selepas kita faham, apa kesan pada diri kita. Apa yang berlaku di pengakhirannya. Kan? Setelah kita, makna contohnya kita buat satu kerja, apa hasil yang kita peroleh. Itu yang disebut sebagai tadabbur. Sebab tu tadabbur tu berasal dari perkataan tadabbara. Dabara, dubur, belakang, masuk belakang. Mana last sekali apa kita dapat. Itu maksud dia. Kan? Jadi kita nak tadabbur ni, cumanya tuan-tuan, saya nak menggabungkan antara tafsir dan juga tadabbur, sebab tadabbur tak akan dapat terlaksana melainkan melalui tafsir. Kan? Sebab kita faham Quran baru boleh tadabbur. Kalau tak faham, macam mana nak tadabbur? Macam mana kita nak ambil intipati Al-Quran itu untuk kita jadikan satu panduan dan pedoman di dalam kehidupan kita. Jadi surah Waqi'ah ni mungkin kita tak bincang secara keseluruhan pada pagi ini. Cumanya kita bincang sebahagian daripadanya sahaja. Dan sebab saya sebut tadi bahawa saya juga akan buka kepada persoalan dan juga perbincangan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah. Jadi dalam pukul 12 atau 12.10 saya akan buka kepada persoalan, sebab saya nak buka ruang luas-luasnya kepada interaksi. Sebab kuliah ni tambah-tambah kita kuliah online pula kan. Jadi masing-masing duduk di rumah, masing-masing duduk di tempat masing-masing. Jadi kita tak tahu apa yang berlaku. Kan? Ada yang tidur ke, ada yang sambil buat kerja ke, kita tak tahu. Kan? Maka dengan sebab itu saya lebih suka kalau kita berinteraksi antara satu sama lain. Jadi saya nak buka ruang pada tuan-tuan untuk bertanya soalan, begitu kan. Jadi kalau kuliah bersemuka nampak ni kita tengok macam mana, lena ke tak lena kan sebagainya kan. Baik, apapun
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, saya selalu tengok di sini ada berapa orang, ada 30 orang. Ada 30 yang bersama kita pada pagi ini. Baik. Yang pertama sekali saya nak terus kepada perbincangan kita surah Al-Waqi'ah. Surah Waqi'ah ini surah yang ke-56 dalam Al-Quran, mengandungi 96 ayat. Dan ia merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah maknanya surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah Nabi SAW. Dan surah Waqi'ah ni dia terkenal sebagai satu surah yang orang panggil kata surah rezeki. Kan? Orang kita dia kata kalau nak murah rezeki, bacalah surah Waqi'ah. Sebab itu ada amalan yang dianjurkan untuk baca surah Waqi'ah, maknanya dibaca pada setiap malam atau setiap pagi. Bangun pagi lepas subuh kita baca surah Waqi'ah. Dan tuan-tuan, alhamdulillah saya dulu saya ingat saya memang mengamalkan bacaan surah Al-Waqi'ah ni daripada zaman sekolah lagi. Zaman sekolah saya ingat masa waktu sekolah dulu, bila orang kata surah Waqi'ah ni surah rezeki, saya amalkan. Bila amalkan, dan alhamdulillah saya dapat apa yang saya nak. Allah bagi rezeki. Alhamdulillah. Dengan keberkatan ayat Allah Ta'ala, pemberian daripada Allah. Walaupun sebenarnya ada isu dalil yang sahih. Dalilnya tidak sahih. Dalil yang kata Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca surah Waqi'ah pada setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kemiskinan untuk selamanya. Hadis ini masyhur tuan-tuan, tetapi hadis ini tidak sahih. Maka kita tidak boleh mendalami ataupun kita tak boleh menyandarkan kepada Rasulullah SAW. Namun begitu, dari sudut baca Quran tidak ada masalah. Walaupun dalil fadilat dia tak sahih, tapi fadilat baca Quran tetap ada. Kan? Sebab hadis itu hadis dhaif. Bila hadis dhaif ni 50-50, mungkin ya, mungkin tidak. Kan? Namun begitu yang pentingnya bila mana kita baca Quran saja, maka kita akan dapat pahala. So tak rugi. Bagi saya dalam konteks amalan tu tak rugi. Cuma janganlah kita pegang sungguh-sungguhnya baca ni mesti dapat rezeki. Tiba-tiba kita baca tengok-tengok musim PKP ni bankrupt. Allah macam mana ni? Jadi kita dah menganggap salah tak ada ayat Quran. Ini tak betul. Ini tak betul. Sebab itu kita tahu dalil tu. Dalilnya tidak sahih tapi dalil dhaif. Namun begitu, membaca Al-Quran kalau kita baca, ia memberi manfaat yang sangat banyak. Sebab Nabi kata apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana ia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Orang yang rajin baca, orang yang rajin hafal, orang yang beramal dengan hukum hakam Al-Quran. Maka dia akan dapat kita kata pahala syafaat di akhirat kelak. Maka dengan sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak ada masalah. Boleh amalkan. Walaupun hadis itu hadis yang dhaif. Baik, dia suruh rezeki, Allah bagilah. InsyaAllah jangan bimbang. Rezeki ini jangan bimbang. Yang penting kita usaha dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Surah Waqi'ah dinamakan juga ataupun ia berkaitan dengan mentauhidkan Allah dan juga berkaitan dengan hari akhirat. Mengesahkan Allah dalam penciptaan hari pembalasan. Maka dengan sebab itu kita tengok dalam surah Waqi'ah ni banyak menceritakan tentang hari kiamat. Kita kena beriman pada hari kiamat. Hari tiupan sangkakala, padang mahsyar, kita dibangkitkan di akhirat kelak, adanya syurga dan neraka. Jadi tuan-tuan, perkara ini merupakan perkara yang banyak juga Allah bincangkan dalam Al-Quran. Maka dengan sebab itu surah Waqi'ah ni memang surah ataupun kita boleh sebut surah tauhid lah, surah akidah. Kerana apa? Kerana di akhir ayat Allah berfirman fasabbih bertasbihlah, maknanya kita nak kena membersihkan Allah daripada pahaman syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pahaman syirik ni semua kena tolak. Kita hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah huwal haq. Baru ni dalam tanya ustaz semalam lah hari Ahad, secara live, secara langsung saya membawa al-asma al-husna, asmaullah al-husna, iaitu antaranya semalam saya bincang nama Allah al-haq, Allah Ta'ala yang maha benar.
Yang maha benar. Al-haq tu maksud apa? Al-haq tu maknanya Allah yang wajib al-wujud. Allah Ta'ala yang wajib wujud. Allah yang sebenar-benarnya ada. Sebab itu penyembahan itu hanya milik Allah Ta'ala. Kalau orang sembah selain daripada Allah, dia sembah kepada yang batil. Dia minta pertolongan selain daripada Allah, dia minta pertolongan pada yang batil. Sebab hak lawan dia batil. Sebab itu penting, tuan-tuan. Jadi, dalam surah Waqiah juga menceritakan kepada kita tentang pembalasan di hari akhirat mengikut amalan kita di atas dunia. Jadi apa yang kita buat atas dunia kita akan dapat. Maka dengan sebab itu macam mana kita nak pastikan supaya atas dunia ni kita melakukan sesuatu yang terbaik yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan program Tanyalah Ustaz pun cuti tuan-tuan ni. Hari ni ada lagi pagi tadi sama dengan Ustaz Roslan. Besok rancangan Tanyalah Ustaz pukul 6.30 pagi buat baca Yasin dengan Ustaz Zarifi, Ustaz Farid dan juga Syekh Karim. Yasin dan bincang sikit soal surah Yasin. Lusa cuti 2 minggu mengikut MCO jugalah cuti. Dalam suasana mengekang penularan COVID-19 ni. Dan kita pun hari ini saya percaya kuliah kita ni pun ramai semua boleh katakan duduk di rumah lah. Duduk di rumah, stay at home. Tetapi walaupun kita duduk di rumah tidak menghalang pada kita untuk terus kita belajar. Ilmu ni, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu ni daripada buayan sampai liang lahat. Maknanya buayan ni nak ceritanya pentingnya ilmu ni. Duduk di mana pun kita kena belajar. Bukan takat duduk di masjid je. Boleh duduk masjid kita duduk lah. Tak boleh duduk, kita duduk tempat lain. Tetapi tetap kita menyebarluaskan ilmu. Mengajar ilmu, belajar ilmu, tambah-tambah sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran. Nabi SAW menyatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tu. Jadi kita pada pagi ni tuan-tuan kalau kita ikut hadis Nabi SAW itu kita termasuk orang yang terbaik di sisi Allah. Sebab Nabi kata begitu. Nabi kata khairukum, sebaik-baik kamu man ta'allama al-Quran, sesiapa yang belajar Al-Quran. Belajar Quran ni bukan takat belajar tajwid saja. Kita kalau kita tengok dalam masyarakat kita, orang fokus baca Quran ni tajwidnya. Kan? Tajwid itu the first step. Step yang pertama untuk belajar Quran itu tajwid lah. Kita nak kenal huruf, kita nak kenal cara baca. Tetapi apakah dia punya kemuncak kepada pembelajaran Al-Quran? Kemuncaknya tadabbur untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Sebab itu lepas daripada kita boleh baca, kita nak faham Quran, kita nak belajar tafsir, itu yang sepatutnya jangan terhenti pada baca saja. Kalau baca saja takkan boleh baca saja, tapi kita tidak boleh mengambil intipati yang terdapat di dalam ayat suci Al-Quran. Kan? Tuan-tuan dan rahmat Allah. Baik, saya nak terus pada perbincangan surah Al-Waqiah. Kalau siapa yang ada Quran tu bolehlah buka. Siapa yang ada Quran boleh buka surah Al-Waqiah. Kita dapat baca sama-sama dan kita lihatlah sedikit pada perbincangan pada pagi ini. Baik, kita mulakan ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Maksud dia apa? Idza apabila waqa'at berlaku al-waqi'ah. Waqi'ah itu satu peristiwa. Peristiwa apa? Hari kiamat. Waqi'ah itu maknanya satu peristiwa besar. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila idza tu apabila asal kata waqa'at. Waqa'at al-waqi'atu. Waqa'at al-waqi'atu. Sebab apa waqa'at? Sebab al-waqi'ah itu muannas. Jadi waqa'at. Kalau perkataan bukan waqi'ah, waqi' saja contoh ni contoh, dia akan kata waqa'a al-waqi'. Waqa'a.
Tapi oleh kerana al-waqi'ah jadi tak, jadi dia ada ta kat situ, jadi waqa'at al-waqi'ah. Waqa'at al-waqi'ah. Baik. Waqa'at itu fa'il. Waqa'ah. Al-waqi'ah adalah fa'il. Fa'il dan juga fa'il. Sebab pada waqa'atil. Sebab apa? Patut waqa'at saja. Sepatutnya idza waqa'at al-waqi'ah. Tapi nak baca sambung maka huruf sukun itu dikasrahkan. Itu jadi idza waqa'atil waqi'ah. Itu sedikit dalam konteks bila lihat perkataan-perkataan dah dalam Al-Quran. Baik. Sepatutnya idza waqa'at saja. Tapi bila nak baca macam mana? Idza waqa'at al-waqi'ah. Jadi mana di hak mati itu dikasrahkan. Jadilah idza waqa'atil waqi'ah. Maksud dia apabila berlaku peristiwa yang besar. Peristiwa besar ni apa waqi'ah ni? Peristiwa besar itu merujuk kepada hari kiamat. Sebab apa? Sebab ia juga merupakan salah satu daripada nama kiamat. Asal perkataan waqi'ah ni waqa'ah. Waqa'ah ni berlaku. Berlaku. Satu yang pasti berlaku. Maknanya, apakah hari yang pasti berlaku? Maka hari yang pasti berlaku itu adalah hari kiamat lah. Kan? Sebab nama kiamat ni macam-macam disebut dalam Quran. Kadang disebut Yaumuddin, kadang disebut Zalzalah, kadang disebut Al-Haqqah, kan? Al-Qari'ah dan pelbagai lain. Baik. Jadi ayat yang pertama sudah menunjukkan kepada kita tentang satu peristiwa besar yang akan berlaku yang disebut oleh Allah Ta'ala tentang hari kiamat. Kemudian ayat kedua, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Laisa liwaqa itu qalqalah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Laisa tiada atau bukanlah liwaqa'atiha bagi kejadiannya itu kadhibah, mendustakan. Maknanya tak ada siapa pun yang dapat mendustakan kejadian kiamat. Itu makna dia. Siapa nak dusta, dia tetap akan berlaku. Bahkan hari ini tuan-tuan, hatta orang yang tak beriman, ahli sains yang tak beriman lagi lah kita kata, pun mereka bersetuju bahawa dunia ini akan bertemu dengan kehancuran. Cakrawala ini akhirnya dia akan hancur. Itulah nama dia hari kiamat. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi maknanya tiada siapa pun yang dapat mendustakan hari kiamat, maka dia akan berlaku. Hari ini yang berlaku baru dia punya bunga-bunga dia dulu. Contoh baru ni perang antara Israel dan Palestin. Sebenarnya itu bunga-bunga kiamat sebenarnya. Kalau kita mengkaji tentang hadis-hadis akhir zaman, kita akan dapati itu antara bunga-bunga kiamat. Tuan-tuan. Jadi begitu juga gempa bumi yang berlaku begitu dahsyat. Kita setakat yang saya hidup ni tuan-tuan, yang paling dahsyat lah yang kita lihat, yang kita tengok, tsunami lah. Tsunami itu pun belum kiamat lagi. Itu baru tsunami. Tapi tsunami pun orang yang menyaksikan tsunami mereka rasa macam kiamat dah. Macam kiamat dah. Saya ingat dulu waktu ada seorang ni yang dia memang duduk di Aceh. Seorang pelajar Malaysia duduk di Aceh. Dia selamatlah dalam peristiwa tsunami tu. Dia balik cerita. Dia duduk cerita tu, dia menangis-nangis tu, dia terasa lagi betapa suasana tsunami itu rasa macam kiamat. Itu belum kiamat lagi. Itu baru gempa bumi yang menghasilkan gelombang ombak yang laju yang datang dari laut terus menghempas ke daratan, membawa segala apa-apa juga yang atas darat ni, menyebabkan ramai yang bergelimpangan mati. Tuan-tuan, di Aceh saja waktu tu ratus ribu mati. Yang dikatakan orang mati lebih banyak daripada orang hidup. Saya ingat waktu tu orang minta saya tulis satu artikel. Sebab bila mayat dah banyak sangat dah, dia patut nak buat apa, nak tanam tak boleh. Tuan-tuan, tak dan. Kalau biar lama bergelimpangan macam tu menyebabkan orang hidup tu akan mati.
Lalu ada soalan yang ditanya kepada saya waktu tu, boleh tak bakar mayat? Nak bakar boleh tak? Saya ingat waktu tu saya tulis satu artikel, saat harus mengatasi haram. Saya tulis satu artikel, dan artikel, alhamdulillah, artikel itu saya tulis dalam bahasa Melayu, tuan-tuan. Artikel tu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dan diterbitkan di Australia. Kan, antara penerbitan itu di Australia. Waktu itu saya menggunakan nama pena Syauqi Al-Yarmuki. Waktu itulah. Aku tanya cari nama, sekarang tak ada lah. Saya menggunakan nama pena Syauqi Al-Yarmuki. Saya tulis artikel itu, alhamdulillah dapat sambutan sebab kita bicarakan tentang hukum, tentang fiqh, apa yang berlaku saat begitu. Boleh tak bakar mayat? Hukum asal tak boleh. Tak boleh. Tetapi bila mana dalam saat-saat darurat, al-darurat tubihul mahzurat, dia ada perbincangan bab daruratnya. Kan? Tuan-tuan, itu tsunami dah ada jadi macam kiamat dah? Belum lagi. Belum lagi. Kiamat berlaku nanti sesuatu perkara yang sangat dahsyat, dan Nabi SAW memberitahu kepada kita tentang akan wujudnya hari kiamat, akan wujudnya hari kebangkitan semula, di mana manusia akan dipertanggungjawabkan dengan perbuatan mereka di dunia. Tetapi golongan musyrikin menolak. Kalau zaman Nabi ni, orang Mekah dia tolak, dia tak percaya. Sebab itu zaman Mekah ni Nabi SAW fokus banyak soal akidah, soal iman. Sebab soal itu merupakan perkara pokok, perkara asal, perkara asas, kan? Yang kita wajib pegang. Sebab dengan keimanan itulah akan membawa kepada kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Idza waqa'atil waqi'ah, bila berlakunya kiamat, laisa liwaqatiha kadhibah. Tak siapa boleh mendustakan lagi. Bila berlaku sungguh nanti, tak dapat tolak lagi. Dan tolak macam mana? Dah berlaku dah. Maka kataan kadhibah itu asal perkataan tipu. Mana tolaklah. Bila sudah berlaku, tak siapa dapat mendustakan, mana tak dapat menolaknya lagi. Ia tetap akan berlaku. Baik. Ada orang kata, dia kata, Ustaz, boleh tak saya nak doa supaya saya dapat menyaksikan kiamat? Saya nak pesan jangan doa macam tu. Tak boleh. Pasal apa? Pasal apa tak boleh doa macam tu? Sebab orang yang menyaksikan kiamat bukan orang yang beriman. Jadi kalau kita doa macam tu, seolah kita tak nak jadi orang beriman lah. Kan? Macam mana? Kalau kita baca hadis-hadis akhir zaman, tuan-tuan. Kalau kita baca hadis akhir zaman, sebelum berlakunya kiamat, kalau tuan-tuan tengok dalam rancangan Al-Qari'ah TV Hijrah, dia tahun lepas rancangan tu, cuma dia ada ulangan sampai sekarang. Sebab sebelum PKP tahun lepas, saya ingat lagi lah, dia rancangan itu dia sebelum PKP, dekat PKP tahun lepas, rancangan Al-Qari'ah di TV Al-Hijrah. Cerita berakhir zaman. Antara yang saya bincang dalam rancangan TV Al-Hijrah itu tentang tanda-tanda kiamat, iaitu sebelum berlakunya kiamat, apa yang berlaku. Disebut dalam hadis Nabi SAW, akan datang satu angin, al-taf minal harir. Angin ini lebih lembut daripada sutera, yang mana angin itu datang dari arah Yaman. Sebelum berlaku kiamat ni, angin lembut datang dari arah Yaman, dia datang. Kemudian apabila angin itu dihidu oleh orang yang beriman, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman illa qabatat. Setiap orang yang dalam hatinya ada sejepit iman, maknanya yang ada iman walaupun sikit, yang penting dia ni ada iman, angin tadi akan mematikan dia. Jadi bila mana orang beriman sebelum kiamat ni, sebelum betul-betul berlaku kiamat, Allah Ta'ala akan datangkan angin lembut tadi. Jadi bila orang beriman sedut mati. Jadi semua orang beriman akan mati terlebih dahulu sebelum berlakunya kiamat. Sebab kata Nabi SAW, kiamat berlaku
kepada syirarul khalq, iaitu makhluk yang jahat aja. Maknanya yang menyaksikan kiamat ni makhluk jahat-jahat ni, manusia yang engkar, manusia yang kufur pada Allah. Manusia yang beriman pada Allah, dia tidak menyaksikan kiamat, bahkan dia dimatikan oleh Allah terlebih dahulu, kerana Allah Ta'ala bersifat rahmat kepada orang beriman. Tak nak orang beriman ni menyaksikan peristiwa dahsyat hari kiamat, kerana peristiwa itu sangat-sangat dahsyat yang tak tertanggung nak tengok. Maka dengan sebab tu saya sebut tadi, jangan kita duk pandai-pandai pergi doa nak tengok hari kiamat pula. Kalau kita doa nak tengok hari kiamat, maknanya kita tak nak beriman lah. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka kiamat akan berlaku. Sekarang ni kita tengok tanda-tandanya saja. Bila berlakunya kiamat betul nanti, tuan-tuan, langit terbelah. Keluar api dari langit. Kita tengok saja tak ada nak buat apa kan. Gunung ganang akan jadi hancur, berkecai, terbang, jadi macam debu yang berterbangan. Kalau orang sedang menyusu anak, dia baling anak betul, dia terkejut, dia takut kiamat ni, dia tak peduli lah. Anak kata anak kan, dia tak peduli dah, takut sangat. Maka semua orang akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Malaikat Israfil yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk meniup sangkakala, maka bila berlakunya kiamat, malaikat Israfil tu akan tiup sangkakala. Malaikat Israfil tu dah get prepared dah daripada sekarang. Dia dah sedia dah dengan trompet dia tu untuk meniup sangkakala. Jadi bila ditiup sangkakala, maka semua makhluk akan mati, melainkan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ada beberapa malaikat yang tak mati lagi. Sebagaimana disebut dalam hadis. Bila tiup sangkakala, semua makhluk mati kecuali beberapa malaikat. Kemudian malaikat itu semuanya akan dimatikan satu persatu, dan akhirnya akan tinggal malaikat Israfil saja. Waktu itu Allah akan tanya malaikat Israfil, siapa lagi yang ada wahai Israfil? Maka Israfil akan jawab, hanya aku dan kamu ya Allah. Maka Allah akan kata, matilah kamu wahai Israfil. Maka Israfil pun mati. Habislah semua mati. Yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja, Al-Wahidul Qahhar, yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Jadi makhluk ni tuan-tuan, kalau kita tengok, dia mati dengan 3 cara. 3 cara manusia mati. Katakan manusia lah, makhluk lain bersamalah, malaikat, jin dan sebagainya. Baik. Yang pertama, dengan perantaraan malaikat maut. Kita ni tuan-tuan mati dengan malaikat maut. Hari ni ada mati kerana COVID ke, mati kerana aksiden ke, mati kerana keciuman ke, mati kerana apapun penyakit, tuan-tuan, itu malaikat maut yang cabut nyawa dia. Itu yang pertama. Yang kedua, mati melalui tiupan sangkakala. Ini waktu bila? Waktu berlakunya kiamat. Malaikat maut waktu tu off, stop lah. Tiupan sangkakala, zap, semua mati. Dimatikan. Okay. Yang ketiga, iaitu dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya malaikat yang hidup lagi, Israfil kan, Allah Ta'ala yang perintah kau mati. Malaikat maut pun mati sebelum dia lagi. Baik, jadi maknanya bila berlaku kiamat, semua orang tahu bahawa itu memang kiamat. Jadi ada siapa pun yang boleh menidakkan hari kiamat yang berlaku. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, kita kena yakin. Keyakinan kepada hari kiamat ini merupakan salah satu daripada rukun iman yang 6. Kalau kita tak beriman dengan rukun iman ni, mana tak ada iman lah. Kan? Macam yang ditanya semalam, saya ingat lagi, Cik Omar Abdul Majid dalam rancangan Tanyalah Ustaz, dia tanya Ustaz. Dia kata kalau kita kalau sepir matematik ni, kalau 6 tolak 1, 5. Tapi rukun iman ni betul ke? Kita tolak iman pada hari kiamat. 6 tolak 1 jadi kosong. Jawapan dia betul ya. Kalau kita menolak salah satu daripada rukun iman, kosong terus dia tak jadi. Oh tak apa, ada 5 lagi. Itu matematik betul lah. Matematik betul lah tuan-tuan. Ada 6, kita ada RM60, tolak RM10, ada lagi RM50. Ada RM6, kan? Kita sedekah RM1, ada lagi RM5. Mana ada balance lagi RM5. Tapi rukun iman bukan macam tu. Rukun iman dan 6, beriman pada Allah,
beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat, beriman pada qada dan qadar. Ada 6. Tolak satu. Mana dia tak beriman dengan hari akhirat. Kiamat tak berlaku, dia kata akhirat tak berlaku. Adakah 6 tolak satu jadi 5? Ada 5 lagi, tak apa, dia tolak satu dia masih lagi okey. Ada. Dalam rukun iman bukan macam tu. 6 tolak satu equal kosong, zero. Maknanya menjejaskan akidah dia. Bila dia tolak salah satu dalam rukun iman, dia tolak hal keimanan kepada hari akhirat, maknanya iman dia dah tak ada dah. Tak ada. Dia tak dikira sebagai orang yang beriman. Jaga-jaga tu tak. Baik, jadi suasana kiamat ni dia pasti akan berlaku. Ayat 3. Allah Ta'ala cerita tentang apa tujuan hari kiamat. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Apa maksud khafidah? Khafidatur rafi'ah. Kalau disebut bacaan dia, khafidatur rafi'ah. Tanwin bertemu dengan ra. Khafidatur rafi'ah. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Kita memasukkan dalam huruf ra tanpa dengung. Khafidatur rafi'ah. Khafidah maksud dia merendahkan. Rafi'ah maksud dia meninggikan. Maknanya kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang engkar dan meninggikan golongan yang taat. Dan antara nama Allah Ta'ala juga Al-Khafid dengan Ar-Rafi'. Kalau kita baca Asma'ullah Al-Husna, Allah Al-Khafid. Allah lah yang akan merendahkan. Allah Ar-Rafi', Allah lah yang akan meninggikan. Maknanya di hari kiamat kelak segalanya kembali kepada Allah. Atas dunia ni ada orang hebat, dia orang sanjung dia, orang muliakan dia, tetapi dia tak beriman pada Allah. Dia buat kejahatan, maka di akhirat esok Allah yang akan merendahkan kedudukan dia. Allah yang akan menghancurkan dia. Dengan berlakunya kiamat, memang kedudukan dia akan rendah, direndah serendah-rendahnya. Berbeza atas dunia ni ada orang low profile, orang tak kenal dia pun, tapi dia ni orang beriman pada Allah. Dia bukan sabeti pun, dia nobody, kan? Tetapi dia di sisi Allah Subhanallah sangat tinggi kedudukan dia. Allah Ta'ala akan angkat dia. Walau atas dunia ni orang tak pandang dia. Tentu kita ingat cerita apa? Uwais Al-Qarni, kan? Kita ingat cerita tu, kan? Uwais Al-Qarni, orang tak pandang dia pun, dia orang tak kenal pun, dia dari Yaman. Tapi Nabi ingatkan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, kata kalau kamu jumpa Uwais, minta dia doa untuk kamu. Nabi sebut. Walaupun Nabi tak nak jumpa Uwais, Uwais tak pernah jumpa Nabi. Kan? Tapi Uwais ni orang tak peduli sangat. Dia ni orang tak, dia ni orang kita kata penjaga unta ya, bagi selah begitu. Kalau satu rombongan ni dia duduk belakang sekali, orang tak peduli kewujudan dia, dia ada pun tak apa, dia tak ada pun tak apa. Di sisi manusia dia sangat-sangat rendah kedudukan dia. Tetapi subhanallah, di sisi Allah kedudukan dia sangat tinggi. Sebab apa? Sebab keimanan dia dan kebaktian dia kepada ibu dia sangat luar biasa. Yang mana disitulah yang Allah mengangkat kedudukannya di sisi Allah. Baik, jadi tuan-tuan, atas dunia ni kita tak kisah. Atas dunia ni orang tinggi ke orang rendah ke, dia sementara je, dia temporary saja. Tetapi yang sebenarnya di akhirat esok Allah Ta'ala yang menentukan. Sebab tu perkataan khafidah merendahkan. Mana merendahkan apa? Allah akan bagi balasan kepada mereka yang engkar semasa hidup di dunia. Maka yang engkar kepada perintah Allah, mereka ini akan direndahkan kedudukan di akhirat dengan dimasukkan ke dalam neraka. Dan kedudukan mereka akan direndahkan dengan serendah-rendahnya. Lepas tu ada orang yang masuk neraka yang paling bawah. Walaupun atas dunia, mereka disanjung. Mereka dihormati. Kedudukan mereka sangat hebat. Tetapi tidak di sisi Allah. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, itu khafidah. Rafi'ah, meninggikan. Ada Allah Ta'ala yang meninggikan di akhirat kelak. Ada golongan yang dimasuk dalam syurga. Dinaikkan tingkatan yang tinggi ke syurga. Walaupun atas dunia ni orang susah, orang tak pandang, orang miskin,
Tapi dalam konteks taat pada Allah Subhanallah sangat hebat. Tuan, kadang-kadang kita cemburu tengok orang yang dia ni tak ada apa-apa tetapi ibadah dia pada Allah hebat. Kadang kita dah parti tuan-tuan, dia ni cuci tandas aja. Kalau ikutlah pekerjaan yang kalau dalam konteks dunia ni hina lah, tak ada siapa mau kerja macam tu. Tapi dia terpaksa sebab nak cari nafkah, nak cari rezeki yang halal di tandas. Waktu rehat ambil Quran baca, Allahu Akbar. Nampak? Walaupun orang tak pandang dia, tetapi nilai dia di sisi Allah tinggi. Sebab apa? Sebab dia dekat dengan Allah. Kita yang kadang-kadang orang pandang tinggi ni, hebat ni kan. Dia kadang susahnya nak mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, nak pegang Quran pun susah, nak puasa sunat pun susah, macam-macam. Jadi kita kena muhasabah tuan. Tak penting manusia pandang kita bagaimana. Manusia nak pandang okey, kata okey itu terpulanglah. Tapi yang lebih penting adalah pandangan Allah Ta'ala kepada kita. Sebab itu kita nak tunekan diri kita. Kan? Nak membetulkan. Sebab itu saya ingat apa kata para ulama, antaranya Syekh Sya'rawi kata silap. Dia kata kalau kita ni suka dengan pemberian orang, maknanya kita ni cinta dunia. Apa makna dia? Maknanya kita ni suka dengan apa yang orang nilai terhadap kita. Maknanya kita cinta dunia. Kan? Jadi maknanya di situ nak ukur kita ni cinta dunia atau cinta akhirat. Kan? Jadi kalau kita ni orang bagi something kat kita, kita seronok. Tapi kalau kita sedekah, kita tak seronok. Tak rasa apa. Maknanya kita masuk dalam ahli dunia. Ahli akhirat macam mana? Ahli akhirat ni, kalau orang bagi kat dia, dia tak pandang pun orang bagi tu. Bila dia sedekah, dia seronok. Sebab apa? Sebab dia seronok benda ni, benda akhirat. Itu. Itu nak didik diri ni kadang susah juga. Kan? Jadi kita didiklah dari semasa ke semasa. Baik. Itu ayat ketiga. Ayat keempat, Allah menceritakan keadaan semasa kiamat itu. Cuba bayangkan tuan-tuan suasana kiamat. Suasana yang sangat-sangat menakutkan. Dalam ayat 4 Allah sebut, Idza rujjatil ardu rajja. Idza rujjatil ardu rajja. Apabila berlaku mana kiamat itu, bila mana bumi digoncang dengan sebenar-benar goncangan. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Tuan-tuan, kiamat nanti bila berlaku menyebabkan bumi ini akan bergoncang dengan sangat-sangat kuat. Sampaikan manusia waktu itu nak berdiri pun tak boleh. Dia akan jatuh. Kerana goncangan yang kuat. Tuan-tuan bayang, lihat goncang kuat ni bumi. Kan? Bumi. Jadi makna begitu. Sebab itu, kadang-kadang bila berlakunya gempa bumi itu merupakan tanda-tanda awal ataupun tanda-tanda awal kiamat. Tapi gempa bumi dia tak berlaku secara menyeluruh. Dia berlaku satu tempat sahaja. Berlaku satu tempat sana, satu tempat sini. Dan goncangan bumi pada gempa bumi pula kadang dia tak lama. Kadang seminit, 2 minit, 3 minit. Tu pun bangunan runtuh. Tu pun orang bergelimpangan mati pun banyak. Dan itu berlaku satu tempat sahaja. Bayangkan bila kiamat berlaku ni, goncangan itu berlaku seluruhnya. Satu dunia ni. Goncangan menyebabkan air laut akan melimpah. Dia tak stabil dan goncangan berlaku. Air laut pun dia jadi macam dia akan datang ke daratan. Orang akan lemas. Waktu tu tidak akan ada yang selamat. Kalau kejadian tsunami kita sebut dulu yang paling besar, ada orang kena, ada orang tenggelam, ada orang selamat kan. Walaupun memang peristiwa itu sangat dahsyat, kiamat ni tak ada orang yang akan selamat. Dan apa yang berlaku pada gunung ganang yang kukuh, Allah sebut dalam ayat 5. Wa bussatil jibalu bassa, dan gunung ganang dihancur leburkan dengan selebur-leburnya. Tuan-tuan bayangkan gunung ganang tu Allah ciptakan sebagai pasak bumi. Pasak ni makna nak bagi kukuh bumi ni.
Macam paku lah, bila kita paku dia melekat cantik. Bayangkan yang paku ni pun dah terabuk habis. Hancur habis. Jadi gunung ganang itu dia jadi apa? Dia jadi hancur lebur selebur-leburnya, maka itu memberi isyarat betapa kehancuran itu dia berlaku. Gunung ganang yang sangat kukuh itu, yang batu-batu pecal itu, Allah nak bagi tahu pada kita, sekukuh gunung ganang itu akan jadi debu. Apatah lagi yang lain. Lepas tu kalau kita tengok atas muka bumi ni, yang paling kukuh ni gunung lah. Bukit pecal tuan-tuan, kekah bukit tu. Kan? Tetapi yang sekerah-kerah itu pun dia akan hancur binasa. Kemudian apa jadi kepada gunung-gunung itu? Fakanat haba'am munbatha. Fakanat haba' itu mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil baca 5 harakat. Fakanat haba' itu mad wajib panjang situ. Tanwin bertemu dengan mim. Didengung idgham ma'al ghunnah. Haba'am. Tanwin betul dengan mim, idgham ma'al ghunnah. Kita idghamkan huruf tanwin itu kepada mim. Dan kita dengungkan dia. Mubasa nun mati bertemu dengan ba, hukumnya iqlab. Hukumnya iqlab. Mubasa. Itu dah tajuk dia sikit tuan. Baganan sabam basa, maka terjadilah debu yang bertebaran. Maknanya gunung itu akan hancur sampai jadi debu. Bukan takat gunung itu pecah. Bukan takat pecah. Tapi goncangan kiamat itu menyebabkan debu yang berterbangan. Bayangkan gunung tu jadi debu, tentang berterbangan merata arah. Yang gunung itu akan tercabut daripada paksinya dan hancur jadi debu. Dan bila hancur jadi debu pula, diterbangkan oleh angin bagai kapas yang dibawa oleh angin di atas udara. Begitulah gambaran betapa dahsyatnya kiamat yang akan berlaku. Jadi tuan-tuan, kiamat ni satu perkara yang tak dapat tidak, maknanya yang tidak dapat didustakan oleh sesiapa pun. Cumanya ada orang kata, Ustaz, lambat lagi kiamat ni. Memanglah sekarang tanda-tanda kiamat, tapi nak jadi kehancuran tu mungkin makan masa, lambat lagi. Memanglah kalau kita tengok dalam konteks waktu tu mungkin lambat lagi, tetapi kiamat yang paling hampir dengan kita ialah kematian. Hati paling dekat dengan kita. Yang kata Nabi SAW, kiamat sughra. Kiamat kecil. Bila berlakunya kematian pada seseorang, berlakulah kiamat kecil baginya. Yang ni tentu paling dekat. Sebab apa? Sebab kalau kita tak menyaksikan kehancuran alam ini sekalipun, bila berlakunya kematian, maknanya bagi kita sudah berlaku kiamat, sebab kita sudah tidak boleh kembali ke atas dunia. Tak boleh dah. Nak kembali atas dunia tak boleh dah. Nak buat amalan tak boleh dah. Dia macam seolah bagi kita dah berlaku kiamat dah. Sebab itu kita kena membuat persiapan dan juga persediaan. Jangan duk rasa lambat lagi kiamat, lambat lagi. Oh, tuan-tuan, kiamat yang berdekat dengan kita kematian. Kematian boleh berlaku bila-bila masa, tak kira umur. Tambah kalau umur kita makin meningkat lagi lah. Tambah dengan COVID, wabak lah ni, ya Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok amat menggerunkan. Kan sekejap yang mati. Di hospital sekarang sesak. Nazak lah tuan-tuan sekarang ni. Sebab itu terpaksa dibuat PKP ni. Lockdown, total lockdown ni. Sebab kalau biar lagi rasanya sistem kesihatan di Malaysia ni akan hancur. Katil-katil tak cukup, prasarana tak cukup. Orang yang kadang hari ni pun kadang bila mana tak ada nak pergi ke hospital pakai kuarantin kat rumah aja, tak tahu nak buat dah. Nak pergi ke hospital pun tak ada tempat dah nak pergi ni, tak tahu nak tak mana dah. Kan? Matian ni banyak yang berlaku hari ni. Sebab tu kita lihatkan Persepa dia buat total lockdown. Memanglah dia memberi implikasi terhadap ekonomi, tetapi dalam cara untuk menyelamatkan nyawa dan sistem kesihatan kita,
Kalau dibiarkan akan hancur. Maka dengan sebab itu terpaksalah dibuat. Jadi kita patuhlah kepada arahan pemerintah ni untuk apa? Untuk kebaikan kita. Tasarruful imam manutun tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Iaitu bagaimana tindakan pemimpin kepada rakyatnya itu berdasarkan kepada maslahat. Jadi untuk mengekang daripada berlakunya penularan wabak COVID-19 tersebut. Jadi kita patuhlah, janganlah kita pula terjadi di kalangan orang yang pembawa virus dan sebagainya. Tapi kalau kita dah jaga, jadi juga itu ujianlah kita kena. Jangan marah pula. Ada orang marah orang kena COVID. Hang ni hang punya pasal ni. Jangan kita marah. Kawan pun jaga elok-elok dah, buat macam mana kau nak kena juga kan. Tapi yang penting kena jagalah. Okay. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah. Kemudian, apa jadi lepas pada itu? Setelah bumi hancur, berlakunya akhirat, tempat tinggal kita atas dunia dah tak ada lagi dah. Allah Ta'ala sebut apa? Wa kuntum azwajan thalatha. Wa kuntum, ayat 7. Wa kuntum azwajan thalatha. Pertama dia tajuk dia ikhfa. Wa kuntum dengung ikhfa. Wa kuntum azwajan tanding betul dengan sa juga ikhfa. So sini ada dua ikhfa haqiqi. Wa kuntum azwajan thalatha. Dan adalah kamu azwajan thalatha, jadi 3 puak. Mana dipendekkan cerita, bila berlakunya kiamat, semua makhluk akan hancur. Maka makhluk ni, manusia kita ni akan dibangunkan, dibangkitkan balik semula. Kemudian akan dibawa ke padang mahsyar secara berduyun-duyun, dan semua manusia dan jin akan dibahagikan kepada 3 golongan besar. Ada 3 golongan yang disebut oleh Allah Ta'ala. Makhluk yang nama dia manusia dan jin ini akan dibagi kepada 3. Sebab ia akan menghadapi yaumul hisab ni adalah jin dan manusia aja. Malaikat memang Allah cipta 100% dah pada Allah, nak kira apa lagi dah. Haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan memang tak ada apalah. Mereka itu memang diciptakan untuk berkhidmat pada manusia. Tapi yang betul-betul yang akan menghadapi hari pembalasan ni manusia dan jin. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala kata, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu memperhambakan diri kepada aku. Makna difokuskan kepada 2 golongan ini, jin dan manusia. Jin dan manusia. Sebab apa? Sebab kita diberi akal, kita diberi nafsu. Jadi tengok kita menang ataupun kita kalah. Jadi di akhirat kelak, golongan jin dan manusia ni kata Allah Ta'ala, wa kuntum azwajan thalatha. Ringkasnya kamu ada 3 golongan. Golongan ni ramai tapi diringkaskan kepada 3 golongan. Baik. Ayat 7 Allah sebut tentang 3 golongan. Start ayat 8 Allah akan mendefinisikan, Allah menceritakan kepada kita satu persatu golongan itu. Ingat ada 3 golongan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya ringkaskan. Okay. Ayat 8. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yang pertama. Ashabul maimanati ma. Itu mat jaih munfasil. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Siap golongan pertama Allah sebut ashabul maimanah, iaitu golongan kanan. Maimanah ni kanan. Ma ashabul maimanah, apakah balasan golongan kanan? Maknanya alangkah bahagianya golongan kanan. Jadi golongan yang pertama yang Allah sebut dalam Al-Quran di hari akhirat adalah golongan yang kanan. Siapa itu golongan kanan?
golongan yang menerima catatan amalan dengan tangan kanan. Macam terima scroll lah, scroll. Kan? Jadi bila mana terima dengan tangan kanan, happy lah, happy. Berjaya lah tu. Dapat scroll lah tu, dapat ijazah lah tu. Sebab tu kanan ni selalu dikaitkan dengan kebaikan dan golongan yang baik. Atas dunia ni pun. Contoh bila sebut golongan kanan ni, golongan baik lah. Tapi kalau sebut golongan kiri, ni golongan yang lawan kerajaan ni sebut golongan kiri. Betul tak kan? Yang tak diiktiraf. Jadi golongan kiri dia lebih kepada konotasi yang negatif. Kanan dia lebih kepada konotasi yang positif. Sebab itu Islam sendiri amat mementingkan yang kanan. Nabi sebut apa? Ibda' bilamin. Mula dari kanan. Kalau kita tengok hadis Nabi, Nabi kata dalam bab makan pun samillah, baca bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan kamu. Jadi kanan itu penting. Dan pernah satu ketika Nabi SAW minum air bersama dengan sahabat. Jadi ketika mana Nabi minum air, Nabi nak serah pada kawan sahabat yang lain. Waktu tu Sayyidina Abu Bakar berada sebelah kiri Nabi. Sayyidina Umar pun kata kepada Nabi, ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar belah kiri. Lepas tu bagi Sayyidina Abu Bakar, sebab Sayyidina Abu Bakar ni orang kanan Nabi kan. Tapi dia duduk belah kiri waktu tu. Nabi kata apa? Al-ayman thumma al-ayman. Al-yamin thumma al-yamin. Kanan dulu, lepas tu kanan lah. Maknanya Nabi bagi yang kanan dulu juga. Tadi sampai ke Sayyidina Abu Bakar mana kanan dulu. Jadi kanan itu dia lebih kepada apa? Maknanya permulaan yang baik dengan kanan. Sebab itu kita sunat, kita nak buat apa pun dengan kanan. Nak ambil wudu pun dengan kanan. Nak melangkah masuk masjid pun dengan kanan. Nak makan pun dengan kanan. Kanan memang ada kelebihan. Sebab itu kita pun kita bagi cadangan kepada pihak keselamatan, anggota keselamatan, baik polis, baik askar. Kalau kawat tu cuba ubah tengok. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Sebab yang ada sekarang kiri, kanan kan? Kiri, kanan. Kiri, kanan. Dia start kiri dulu. Jadi kita minta ubah. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Sebab kita start kiri, kanan. Sebab kita ambil, kita nak ubah. Baik, itu contohnya lah. Kita bagi cadangan. Ma ashabul maimanah, siapa golongan kanan tersebut? Ma di sini ma pertanyaan, ma istifham. Allah tanya kita ni, kita dah baca Quran ni sebab apa? Sebab Allah tanya ni bukan kita nak kena jawab, dah Allah yang akan jawab. Cuma cara Allah nak menarik minat kita. Tapi bila kita faham lah, kalau kita tak faham, kita tak tahu apa, baca duk blur gitu je. Sebab tu kita nak faham tuan, supaya kita bukan kita baca saja, kita tak nak blur, kita nak faham. Bila baca ma ashabul maimanah, kamu tahu tak siapa itu? Golongan kanan. Jadi kalau kita faham, kita pun nak tahu. Nak tahu ni menarik ni siapa kan? Sebab kita kalau boleh nak jadi dalam golongan kanan tersebut. Baik, tuan-tuan. Itu golongan yang pertama. Golongan kedua Allah sebut. Allah sebut wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Golongan kedua siapa? Dan golongan kiri, puak kiri. Siapa puak kiri? Alangkah seksanya golongan puak kiri ni. Jadi puak kiri itu adalah mereka yang akan menerima amalan, catatan amalan dari sebelah kiri. Kerana apa? Kerana dosa mereka lebih banyak daripada pahala. Mereka kalau boleh tak nak terima catatan amalan tu. Tengok rekod book tuan-tuan, nak dapat yang merah semua. Kalau zaman dulu saya ingat lagi kalau kita periksa ni, lepas periksa pertengahan tahun atau akhir tahun, cikgu akan bagi report card. Dulu ni kita report card ni kita ambil, cikgu bagi, kita balik ke rumah tunjuk ayah kita untuk ayah kita sign. Dulu. Zaman sekarang dah ubah. Zaman sekarang ni anak tak pegang report card. Dia ada hari pula yang mana disediakan satu hari, ibu bapa kena terus berjumpa cikgu, tanya, tengok prestasi anak dia. Zaman sekarang dah advance, zaman dulu tak tuan-tuan.
Zaman dulu ni, cikgu bagi kat kita report card. Tuan-tuan ingat tak? Saya masih ingat. Bagi report card kat kita, kita balik. Report card ayah. Kalaulah kita tengok report card kita cantik, tak ada masalah. Tuan-tuan ni orang kata, macam Ashabul Yamin ni. Ashabul Maimanah ni, golongan kanan ni, tak ada masalah. Tengok markah 80 ke atas, 80, 90, 100. Ditunjuk. Ayah syok-syok kan. Ayah sign kita pun bagus kata bagus ya. Kita pun solong. Itu umpama golongan kanan. Tak dunia lagi. Cuba tengok kalau dapat report card, tengok merah semua, fail semua. Agak-agak waktu tu je mana. Orang dulu lah ni kita cerita ni macam mana nak jumpa ayah cukup takut. Kan ayah tengok merah lagi dengan rotan pula atas belakang kan. Punyalah takut. Jadi kalau boleh tak mau tengok report card tu, kalau boleh tak mau ada pun tak apa. Itulah golongan di akhirat kelak, golongan kiri. Kalau boleh tak mau langsung, tak mau tengok pun tak apa. Tak mau terima lah takut. Kan sebab apa? Akan dapat hukuman. Begitu. Tuan-tuan. Itu nak cerita, nak gambaran golongan kiri. Golongan yang akan mendapat kecelakaan. Golongan yang tidak selamat. Kan? Sebab itu kita sebut tadi atas dunia lagi disebut kiri ini dengan konotasi yang negatif. Haluan kiri, ni semua negatif. Dan masyarakat Arab juga dia tak suka kepada kiri. Dia anggap sebagai satu perkara yang sial. Antara amalan khurafat yang dilakukan oleh golongan Arab bila mana mereka nak bermusafir maka akan lepaskan burung. Kalau burung terbang sebelah kanan itu merupakan satu petanda yang baik. Mereka boleh meneruskan perjalanan. Tapi kalau burung terbang sebelah kiri, itu isyarat perkara yang tak baik. Ini melibatkan bala, musibah. Lalu orang Arab ni, orang Arab jahiliah, mereka mengaitkan juga kiri itu dengan perkara buruk dan perkara sial. Sebab itu dalam masyarakat mereka, kalau seorang tetamu diletak sebelah kiri, maka itu satu penghinaan kepada mereka. Dalam Islam dia tengok juga batu kita ni kiri bukan tak boleh guna, bukan tak guna langsung. Tapi kalau makan jangan guna tangan kiri. Istinja gunalah tangan kiri. Nak menunjukkan bahawa kiri digunakan untuk perkara-perkara yang seumpama itu. Tuan-tuan. Jadi itu golongan kedua. Siapa golongan kiri itu? Allah nak menimbulkan perasaan kita untuk tahu. Satu istifham. Ma ashabul masy'amah, siapa golongan kiri? Nanti Allah akan cerita. Baik. Ayat yang ke-10, golongan yang ketiga. Allah sebut apa? Was-sabiquna as-sabiqun. Ini golongan yang ketiga ni, golongan as-sabiqun. As-sabiqun ni kalau ikut maknanya golongan yang mendahului. Siapa as-sabiqun as-sabiqun? Orang yang mendahului, yang akan mendahului. Mendahului ke mana? Ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Golongan awal. As-sabiqun al-awwalun, golongan awal. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka itu golongan kita sebut VVIP. Senang cerita golongan Islam kelas pertama. Pada zaman Nabi ini kalau sebut as-sabiqun al-awwalun dia merujuk kepada golongan muhajirin dan ansar. Golongan muhajirin yang tinggalkan semua sekali harta mereka di Mekah untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Mereka bawa takat mana yang boleh bawa, ada yang selai sepinggang bawa. Dan golongan muhajir, golongan ansar pula golongan yang menyambut kedatangan golongan muhajirin yang diberikan sebahagian harta mereka kepada golongan muhajirin tersebut. Jadi mereka dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Dan golongan awal ni tak ramai tuan-tuan dalam perang Badar ni tahun 2 Hijrah, sahabat Nabi yang berperang seramai 313 orang saja. Jadi tuan-tuan itu peringkat awal. Maka dalam perang Badar itu kedudukan yang golongan-golongan awal. Jadi golongan-golongan awal ni golongan kita sebut sebagai golongan VVIP lah, senang kita nak sebut. Sebab itu dalam ayat 11 Allah sebut siapa golongan as-sabiqun itu. Mereka itu dikenal sebagai ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang yang didampingkan di sisi Allah Ta'ala. Maknanya kelebihan golongan awal
mereka akan didekatkan dengan Allah. Di padang mahsyar nanti, kedudukan mereka dekat dengan Allah sebagai penghormatan untuk mereka. Jadi maknanya di situ, mereka akan dapat kelebihan yang sangat-sangat banyak. Bahkan ayat 12 Allah terangkan lagi tentang kelebihan golongan muqarrabun. Fi jannatin na'im. Mereka akan tinggal tetap di dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah. Ringkasnya kita nak sebut bahawa dalam surah Waqiah ni, bila mana Allah Ta'ala cerita tentang kiamat, Allah cerita tentang di hari kiamat esok ada 3 golongan. 3 golongan. Yang pertama golongan kanan, yang kedua golongan kiri, yang ketiga golongan VVIP. Dan seterusnya dalam surah Waqiah Allah cerita dulu siapa golongan VVIP yang masuk syurga. Allah cerita macam mana nikmat yang mereka akan peroleh, bagaimana kedudukan mereka itu. Kemudian disusuli Allah cerita tentang wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah. Allah cerita yang keduanya di perincian. Ayat-ayat seterusnya kalau kita baca lagi, ini sebagai ringkasan kita tuan-tuan. Ayat seterusnya bila kita baca lagi, kita akan dapati Allah memperincikan tentang golongan kanan yang mereka itu juga akan dapat masuk syurga. Dan yang golongan ketiga juga Allah perincikan wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la barid wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'ala al-hinthil 'azim. Dan seumpama. Lepas pada itu barulah Allah Ta'ala menceritakan tentang golongan kiri yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam surah Waqiah ni tuan-tuan Allah cerita 3 golongan itu. Golongan VIP, golongan ahli syurga, golongan kanan, dua-dua ni syurga. Dan yang ketiganya golongan kiri, iaitu golongan ahli neraka. Jadi tuan-tuan, itulah kot sempat kita bincang dengan masa yang ada pada kita ni. Ayat surah Al-Waqiah ni ada 96 ayat. Jadi kita baca hari ni dekat 12 ayat. Cukuplah itu. Cukuplah. 12 ayat untuk kita nak membincangkan, untuk kita mengambil pengajaran, untuk kita mengambil pengiktibaran, untuk kita gemblengkan usaha kita, tenaga kita untuk kita masuk di kalangan golongan yang beriman, yang akan dapat catatan amalan di sebelah kanan dan yang akan mendapat kebaikan insya-Allah di sisi Allah. Baik, saya ingat saya nak berhenti terlebih dahulu. Macam yang saya janjikan tadi, saya nak buka ruang kepada persoalan-persoalan ataupun perbincangan supaya perbincangan kita pagi ini lebih interaktif. Yang ada di kalangan sahabat-sahabat yang mengikuti perbincangan kita pada pagi ini ada lebih kurang 39 orang partisipan yang mengikuti perbincangan kita. Jadi kita nak berhenti pukul 12.30 kan, sekarang 12.20 jam saya menunjukkan 12.20, ada 10 minit. Jadi saya bukalah 10 minit ini kepada persoalan. Jadi tuan-tuan boleh unmute mikrofon tu, boleh terus tanya. Jadi kita buka ruang seluas-luasnya. Kalau tuan-tuan nak tanya soalan sama ada berkaitan dengan tajuk ataupun di luar tajuk pun saya benarkan boleh. Yang pentingnya kita nak bincang sesuatu yang boleh bagi manfaat kepada kita pada pagi ini. Persilakan. Siapa-siapa yang nak bertanya apa-apa, sila boleh unmute-kan anda punya mikrofon tu, anda boleh bertanya. Silakan, saya buka terus. Ada? Ya. Silakan, ada? Nak tengok tidur ke apa ke? Ada soalan? Ada apa-apa komen ataupun apa-apa ulasan? Persilakan.
Mana senyap? Siapa yang nak? Ya, silakan. Surah Waqiah ni, Ya. dia kata untuk memudahkan rezeki. Ya. Tapi betul ke kalau untuk memudahkan juga untuk sakaratul maut bagi orang yang macam dah sakit tenat, kita baca Waqiah ni? Baik. Macam yang terima kasih kepada soalan yang pertama daripada sahabat kita yang mengikuti perbincangan kita pada pagi. Surah Waqiah dikaitkan dengan mudah rezeki. Saya dah bincang pada awal tadi. Sebenarnya surah Al-Waqiah yang dikaitkan dengan mudah rezeki itu adalah berdasarkan kepada hadis yang dhaif. Tidak sahih. Jadi kita nak sandar betul-betul kepada Nabi, hadis tersebut tak boleh. Mungkin ya, mungkin tidak. Wallahu a'lam. Namun begitu, tidak ada masalah untuk kita mengamalkan surah Waqiah ini. Sebab apa? Sebab bila kita amal ke mana pun di ayat Quran, dia akan memberi kebaikan dan manfaat kepada kita bila mana kita membacanya. Pahala kita dapat, syafaat kita dapat. Begitu juga surah Waqiah ini memudahkan keluar roh ke? Tidak ada dalil, tidak ada hadis yang menyatakan sedemikian. Tak ada. Tetapi nak baca boleh tak? Boleh baca. Orang tengah sakit nazak, kita nak baca. Boleh baca. Baca surah Yasin, baca surah Ar-Ra'du, nak baca surah Waqiah, bahkan nak baca satu Quran pun boleh. Sebab apa? Sebab membaca Al-Quran itu sendiri memang memberi kebaikan. Tapi kena ingat, kalau kita baca Quran kepada orang yang sedang nazak ni, kita kena berjagalah bacaan tu, jangan baca lintang pukang. Baca dengan betul. Barulah dia memberi banyak manfaat. Ni baca huruf tak kena, baris, lari. Makna pun lari. Jadi dia tak memberi kebaikan sangat. Maka dengan sebab itu baca dengan betul. Adapun kita kata khusus surah Waqiah ni menyebabkan senang keluar roh, itu tidak ada dalil. Tak bolehlah kita nak pegang sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab tidak ada macam. Tapi nak baca boleh tak? Boleh kita baca sebab dia merupakan ayat suci Al-Quran yang boleh amalkan pada setiap masa, pada setiap ketika. Masa kita hidup senang, lenang, sihat boleh amal, masa sakit, masa nazak boleh amal, waktu bila pun boleh amal kerana ia merupakan ayat suci Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik. Lain soalan? Ustaz, saya nak tanya, untuk 3 golongan tu kan, ada golongan kanan, golongan kiri dan golongan beriman. Adakah manusia tu di dunia lagi dia boleh kategorikan diri dia ni, dia orang beriman, atau dia orang kanan, atau dia orang kiri, atau Allah yang menentukan kategori 3 orang tu? Terima kasih kepada persoalan. Atas dunia lagikah kita boleh tentukan? Tidak. Allah yang menentukan berdasarkan pengetahuan Allah. Kita menentukan, kita bukan tahu. Kita tengok bagusnya dia ni, waraknya, dia ni bagus. Pandangan kita. Kita tak tahu hati dia bagaimana. Dia ni beriman sungguh ke tidak. Berapa ramai orang hari ini berpura-pura. Oh, hari ini tuan-tuan, kita terkejut dengan pakaian. Dia pakai sorban, dia pakai jubah, dia letak ridak dekat bau. Kita kata dia ni alim. Tapi bila kita dengar, doa baca tak betul, ayat Quran baca tak betul, hadis tak betul. Tapi kita sebagai orang awam kadang kita tak tahu pun. Kita anggap, oh dia ni bagus, hebat semua. Kita anggap dia ni orang alim, dia ni orang berilmu. Tapi dia tak ada ilmu pun. Nampak tak? Itu baru peringkat kita, kita pun tak tahu. Tambah itu hak luaran baru kita tak tahu, belum lagi dalaman. Belum lagi dalaman. Oh kita tengok dia bagus. Luaran, dalaman kita tak tahu, hanya Allah Taala sahaja mengetahui. So macam mana kita nak beri keputusan? Kita tak boleh. Sebab itu di akhirat kelak ada golongan yang disebut dalam hadis Nabi. Golongan yang mati syahid. Kita anggapan kita ni ahli syurga lah dia ni. Dikebumikan pun cara syahid. Mati perang, mati syahid. Dikebumikan cara syahid, apa semua tak payah mandi, tak payah solat, terus dikebumikan dengan darah-darah itu sebagai saksi di akhirat kelak. Nabi sebut dalam hadis, dibangkitkan di akhirat.
Allah tanya tentang amalan dia, dia pun ceritalah dia berjihad di jalan Allah, berjuang dan sebagainya. Apa kata Allah pada dia? Nabi kata Allah sebut kadzabta, kamu penipu, kamu bohong. Dulu di atas dunia kamu berjuang bukan kerana aku, kata Allah. Kamu berjuang dulu kerana kamu nak tunjuk hero dan orang sanjung kamu, dan kamu sudah pun mendapat sanjungan tersebut. Akhirnya dia diumbankan ke dalam api neraka. Sebab itu tuan-tuan, nak ceritanya kita tak tahu. Kita tak tahu. Sebab itu pengkategorian ni kita hanya boleh usaha diri kita. Kita nak menempatkan diri kita dalam kalangan orang yang beriman sebenar-benarnya, orang yang ikhlas sungguh pada Allah. Sebab itu kita tak peduli apa orang tengok kita. Sebab orang nilai kita ni macam-macam tuan-tuan. Yang penting kita nak Allah nilai kita. Sebab tu kita nak menentukan, oh dia ni golongan ni, dia tu golongan tu, kita tak ditentukan. Cuma kita boleh bagi panduan. Panduan, kalau buat kebaikan akan dapat jalan kebaikan. Buat begini akan dapat jalan keimanan, akan dapat golongan kanan jadi. Tapi kalau buat macam ni, dia akan menjerumuskan ke laluan golongan kiri. Kita boleh bagi panduan. Tapi penentuan hanya Allah mengetahui bagaimana keadaan seseorang itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Dr. Syauqi, saya Aina. Saya nak tanya mengenai sedekah subuh sebab saya ada baca conflicting interpretation of the hadis. Macam kita dengar yang Al-Waqi'ah tadi, kita tahu hadis tu lemah ke apa, tapi ini hadis sahih, tapi ada yang interpret memang malaikat turun waktu subuh tu untuk doakan yang bersedekah waktu subuh. Tapi ada ustaz kata malaikat turun, tapi kita bersedekah satu hari pun yang dekat maghrib pun ada malaikat turun juga, hadis sahih juga. Jadi benarkah kita kena physically online kan transfer money tu masa waktu subuh tu itself, ataupun sebenarnya sedekah subuh tu tidak ada istilah sedekah subuh yang kita hanya sedekah waktu subuh saja? Saya rasa ustaz faham tak maksud soalan saya? Ya, faham. Saya nak tanya interpretation hadis tu yang sebenarnya macam mana? Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan tentang sedekah subuh. Istilah sedekah subuh ni popular sekarang. Dulu tak pernah kita dengar pun istilah sedekah subuh. Dengar tak? Tak ada kan? Tak ada. Soalan dulu tak ada ke sedekah subuh? Tak dengar pun. Sekarang baru ada. Ya. Dia sebenarnya dia berkaitan dengan interpretasi. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, memang ada hadis Nabi yang sahih. Hadis Nabi yang sahih menceritakan setiap pagi ada dua malaikat yang akan mendoakan kepada kita. Yang pertama, malaikat yang akan mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang menderma, yang infak, yang sedekah ini gantian yang lebih baik untuknya. Satu lagi malaikat mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, bagilah kepada orang yang kedekut ni, yang susah sangat nak bagi ni, talafa, kehancuran. Hadis itu sahih. Malaikat doa setiap pagi. Tetapi apakah itu bermakna mesti sedekah pada waktu pagi? Ini yang kata interpretasi. Nabi tak sebut macam tu. Sedekah ni boleh buat pada waktu bila-bila masa sahaja sepanjang kehidupan kita. Tapi nak ceritanya setiap permulaan hidup kita tu kita dah dapat doa malaikat daripada pagi lagi. Jadi di sini timbul isu galakan untuk sedekah subuh supaya kita dapat pahala sebagai doa malaikat. Dia sebenarnya nak dapat pahala itu adalah bersedekah. Kalau kita sedekah waktu pagi ke tengah hari ke petang ke malam ke waktu bila pun kita tetap mendapat pahala tersebut. Cuma benda baik ni lagi cepat lagi bagus. Sebab itu saya buat sedekah subuh tak ada masalah. Saya boleh terima konsep tersebut. Tetapi janganlah salah faham sehingga menyatakan sedekah yang dapat doa malaikat ni waktu pagi je, waktu petang tak ada. Tak, akan dapat juga. Tetapi benda baik lagi cepat lagi bagus. Kan? Tambah-tambah memang daripada pagi lagi malaikat doa macam kita lah. Nak dapat gaji. Gaji dah ada. Nak ambil awal kan ambil lewat. Ambil awal lagi syok lagi lah dapat. Dapat apa?
awal lagi kau lambat ambil lagi, tiba-tiba lockdown nak pergi tak boleh ambil. Soalan begitu. Macam tu juga kita sedekah daripada awal, kita sedekah dah. Pagi-pagi kita sedekah dah. Sekali dia nak tangguh-tangguh, sekali silap tak sedekah langsung. Itu. Maka konsep sedekah subuh boleh kita laksanakan. Menggalakkan orang sedekah pada waktu pagi. Tetapi jangan silap faham. Sampaikan tiba-tiba hari itu dia terlupa. Sampai tengah hari, Allah habislah aku tak ada sedekah lah, aku rugilah, aku tak dapat dah apa sedekah subuh. Dah boleh sedekah waktu mana pun. Jadi kefahaman itu penting. Sebab itu memang banyak juga orang tanya saya, Ustaz dulu kan setakat duk mengaji tu tak dengar pun istilah sedekah subuh. Memang pun. Sebab apa? Sebab dia dipopularkan oleh orang kita zaman sekarang ini. Berdasarkan interpretasi kepada maksud hadis yang saya sebut tadi. Hadis itu tak ada iskal. Hadis itu benar. Cuma cara kita faham saja. Maka dengan sebab itu memang galakan sedekah waktu pagi ini satu benda yang baik. Daripada awal lagi kita nak mulakan hidup kita dengan kebaikan. Wallah. Ya, ada lagi? Ustaz, macam orang mengaji, dia terlampau mengkaji suara, tajwid, tapi kefahaman ayat Quran tu kurang dia ambil tahu. Macam mana tu Ustaz? Yang penting kita faham ayat Quran tu kan? Baik, terima kasih. Dia tak sampai kepada kemuncak. Al-Quran ni memanglah dia panggil al-muta'abbad bi tilawatih. Dikira ibadat apabila membacanya, tak faham baca pun dapat pahala. Tetapi dia tak sampai kepada kesempurnaannya lagi. Sebab Quran diturunkan bukan sekadar untuk dibaca tanpa dipahami. Macam mana kita nak jadikan Quran itu sebagai panduan sedangkan dia punya logo syiar kita, moto kita syiar Al-Quran sebagai perlembagaan dalam hidup kita. Perlembagaan macam mana faham pun tidak. Dia nak jadikan perlembagaan itu kena faham dulu. Sebab itu saya sebut tadi bahawa cara baca itu, mengaji tajwid itu step yang pertama. Bukan kita berhenti dekat situ. Macam orang masuk darjah 1, belajar ABC, belajar boleh baca. Itu step yang pertama. Janganlah bila dah boleh baca, berhenti sekolah. Tak, aku dah boleh baca dah. Tapi dia baca tak faham lagi. Dia boleh baca je lah. Baca lancar, cantik. Bila baca lancar, tapi tak faham. Tak boleh nak summarizekan daripada bacaannya itu. Maka apa guna dia? Sebab itu kita kata tadi, bacaan itu baru pegang awal. Maka mula. Tak cukup sekadar itu. Perlu dipertingkatkan untuk kepahaman dan juga tadabbur Al-Quran. Sebab itu amat rugi orang yang dia belajar tajwid saja dia berhenti rugi. Bermula dengan tajwid, kita sebut tadi step yang pertama. Lepas pada itu kita nak pertingkatkan untuk kita faham Al-Quran, untuk kita amalkan Al-Quran. Itu maksud dia orang yang dapat syafaat di akhirat kelak. Bila mana dia beramal dengan Quran. Terima kasih Ustaz. Ada lagi? Ada dah kot? Senyap kan ni? Tuan pengungsi? Macam mana? Kalau tak ada, saya rasa cukup berlaku ya. Sekadar itu. Tak ada Ustaz. Ada. Apa dia? Nak tanya pasal surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni kita baca, kalau kita baca semasa kita baru nak tidur ke ataupun awal-awal lepas maghrib kita baca? Surah boleh apa? tak? Al-Mulk. Al-Mulk nak baca nak tidur surah kan? Baik. Surah Al-Mulk bacaan yang diajar kepada kita untuk kita baca terutama sebelum kita tidur setiap malam. Waktu mana kita nak baca, ikut ke lapangan kita. Memang yang terbaiknya sebelum kita tidur. Tetapi kadang-kadang kita tengok diri kita juga. Kita pun kalau sebelum tidur kadang-kadang tak kepala lena terus. Maka hari ini ada banyak juga surau masjid menganjurkan bacaan selepas waktu Isyak. Lepas solat Isyak baca siap-siap. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kita tak terlepas sebelum kita tidur. Jadi maknanya yang penting kita baca waktu malam. Disunatkan. Jadi kita boleh baca waktu bila sekalipun.
Jadi mengikut kemampuan kita. Kalau kita rasa kita duduk rumah sekarang kan, kita lagi lepas solat isyak biasa dah mengantuk tidur awal kan. Maka lepas solat maghrib kita baca azan maghrib dan isyak tu boleh juga. Yang penting kita amalkan dalam kehidupan kita. Dia sopan macam solat witir juga. Solat witir ni elok, yang paling elok kita baca last sekali, kita buat last sekali selepas kita tahajud. Tetapi namun begitu ada choice, pilihan pada kita. Kita boleh buat lepas isyak ataupun kita boleh buat sebelum kita tidur. Jadi mengikut kemampuan diri kita. Yang penting kita boleh amal pun dah cantik dah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. So, okey kawan masa sudah kita kata sudah tak mengizinkan pada kita. Dah 12.37 lah jam saya ni. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu perbincangan kita dalam kuliah tadabbur kita. Kuliah gantian. Saya ni menggantikan saja kuliah ni. Jadi mudah-mudahan sikit perbincangan kita pada pagi dan masuk tengah hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah. Kurang-kurangnya lepas ni bila kita baca surah Waqiah kita tahu dah apa isu dia. Walaupun kita tak bincang secara keseluruhannya lagi, tetapi kurang-kurangnya isu utama tu kita dah nampak dah apa yang dibincangkan dalam surah Al-Waqiah. Mudah-mudahan kita semakin dapat memahami dan bertadaburnya dan kita dapat sentiasa mengingat kepada hari akhirat, hari yang pasti akan berlaku, supaya kita sentiasa membuat persiapan dan persediaan untuk hari tersebut. Wallahu a'lam, sekadar itu apa yang baik datang daripada Allah, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti perbincangan kita pada pagi dan tengah hari ini. Apa yang baik datang daripada Allah. Salah silap saya bermaaf sekian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 39 orang. Kalau abang masuk ni 40.